العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله Al-Aliyul Azim. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang nampak macam nak ceramah. Saya nak lepas puasa tadi ni urusi surau Syakiri imam yang cukup sedap bacaan, masya-Allah. Seterusnya seluruh yang berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan senang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, setinggi-tinggi puji, setinggi-tinggi puji, subhanallah, syukur kepada Allah. Kerana yang pertamanya tuan-tuan, Allah panjangkan usia kita berada subhanallah pada hari ini. Panjang tuan-tuan nikmat yang Allah beri kepada kita di setiap hari ini banyak, masya-Allah Rabbi. Kalau nak kira ni tak ternilai, tak tersenarai. Nikmat kehidupan, nikmat rumah tangga, nikmat ada anak isteri, nikmat bekerja, nikmat pekerjaan, nikmat kenderaan, tak mampu untuk senaraikan nikmat-nikmat yang kita ada tu, subhanallah, yang beri kepada kita pada setiap hari. Dan nikmat dia akan hilang one shot, ya, sekali, ya, sekali hilang apabila kita hilang satu nikmat yang namanya hidup. Dan subhanallah, maksudnya semua mati saja, habis semua nikmat tu hilang, tutup buku, tak ada bincang lagi dah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Sebab tu apabila kita boleh sambung, bila kita bangun satu hari lagi dalam hidup kita itu, baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Tuhan yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Semalam ini dimatikan, subhanallah, diambil roh kita, dipegang oleh malaikat, kemudian bagi balik kepada kita dalam keadaan kita tak ada kuasa sikit pun nak minta balik roh tu pada Allah Subhanahu Taala. Dan sekali Allah bagi balik roh tu dekat kita, kita boleh sambung lagi kehidupan kita. Segala nikmat yang Allah beri pada kita pada setiap hari itu dapat kita rasa balik. Hasil daripada roh kita diberi kembali kepada oleh Allah SWT dalam hidup kita ni, tuan-tuan sekalian. Dan syukur kepada Allah, sangat-sangat syukur apabila kita telah masuk, kita masih diizinkan oleh Allah untuk berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah, tuan-tuan sekalian. Subhanallah, ni bila masuknya bulan Ramadan, Nabi SAW sebut kepada para sahabat ni, telah sampai kepada kamu Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah. Apa maksud berkat? Berkat ni tuan-tuan, subhanallah, dia bercambah. Pendapatan yang berkat dia bercambah, rumah tangga berkat dia bercambah, subhanallah. Apa saja disebut tentang berkat dia bercambah. Yang bercambah ni boleh menolong kita waktu kita duduk di padang mahsyar nanti. Kalau dia bercambah tak boleh tolong kita di padang mahsyar, tuan-tuan sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, duit banyak bercambah duit dia. Setiap bulan masya-Allah lebih 10,000, 50,000, 60,000 pendapatan dia. Tetapi tidak berkat, tidak mampu untuk menolong daripada masyarakat, itu bukan berkat kepada dia. Faham tuan-tuan sekalian? Ni sama juga dalam kita duduk dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan sekalian. Allah bagi kita masuk dalam satu bulan yang namanya Syahrul Mubarak, bulan berkat. Apa berkatnya bulan Ramadan ni, tuan-tuan? Subhanallah, seluruh amal yang kita buat dalam bulan Ramadan ni semua digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sembahyang Isyak tadi, tuan-tuan sembahyang Maghrib tadi, tuan-tuan sembahyang tadi, berbanding dengan maghrib kita semayang dalam bulan Syaban, dalam bulan Rajab, sama aja jumlah dia. Betul tak? 3 rakaat, Isyak 4 rakaat, 4 rakaat. Bulan Rajab pun 4 rakaat, bulan Ramadan pun 4 rakaat. Tapi apa beza dia? Subhanallah, beza dia tuan-tuan, kita semayang Isyak tadi ni seolah-olah kita semayang Isyak 70 kali ganda. 70 kali ganda. Macam nak faham ambil, macam tuan-tuan bayar installment kereta tuan-tuan tu, advance siap 70 bulan punya installment siap. Faham tak? Bayar siap 70 bulan. Jadi kita punya semayang tadi ni macam kita semayang siap 70 hari punya semayang siap. Kita itu esok tak biasa semayang Ustaz nak cover siap lah. Dan esok punya lagi 70 lagi. Besar tu. Bayangkan berapa banyak semayang yang kita, pahala yang dapat kita kumpulkan dalam bulan Ramadan, daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan, sehari 5 waktu, yang setiap waktu tu digandakan 70 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Sebab tu Ramadan ini peluang yang Allah bagi kepada kita, subhanallah, yang sepatutnya kita manfaat sungguh-sungguh. Tapi berapa ramai orang masuk Ramadan tak ada apa pun, biasa aja bagi dia, subhanallah. Yang ekstra bagi dia hanya berpuasa tarawih.
Yang lain sama, mata tengok benda sama, mulut cakap benda yang sama, kaki berjalan ke tempat yang sama, tuan-tuan tangan buat benda yang sama, tuan-tuan yang lain semua sama kecuali puasa tahan perut daripada makan dan minum aja. Orang ni tidak mendapat apa-apa manfaat. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab dia tak ada ilmu tentang Ramadan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, subhanallah, dalam kita nak masuk Ramadan yang penting tuan-tuan kita faham kenapa kita masuk Ramadan. Orang bekerja di syarikat, bos tengok dia ni makin lama makin slow, makin kerja pun makin malas. Bos tengok dia, bos dia tak beri kursus, duduk di Langkawi seminggu. Faham? Tujuan dia apa tu kursus tu? Nak bagi semangat balik kerja, nak bagi kerja bagus balik sebagainya. Faham? Pergi kursus seminggu, balik-balik tu macam tu juga. Pukul 8, pukul 8.30 baru dia masuk. Kadang-kadang suruh kawan pun cakap, masuk ke office duduk main Angry Bird. Main Candy Crush. Subhanallah, tuan-tuan, buang masa, Masya Allah. Sama aja macam daripada sebelum masuk, sebelum dia pergi kursus. Kenapa tuan-tuan? Mesti ada something wrong yang berlaku kepada waktu dalam kursus tu. Sama ada kursus itu tidak menjadi manfaat pada dia, ataupun dia tak menghayati kursus. Betul tak tuan-tuan? Tanya dia, apa kamu pergi kursus kamu ni? Pergi kursus. Kursus apa? Tak tahulah, dia tak kopi-kopi je lah. Buat apa kat dalam tu? Tak tahulah, dia suruh aku buat apa, aku buat je lah. Kan sekalian, faham tak? Kau faham dah saya cakap apa ni? Cakap utara ni, kau sekalian. Tak faham pun buat aku, faham je lah. Dengan aku lena sudah. Sekalian, Allahu Akbar, subhanallah, tuan-tuan sekalian. Dia tak faham kenapa dia masuk kursus. Sebab tu tak ada manfaat apa. Kita sama macam Ramadan ni, tuan-tuan. Disebabkan kita tak faham kenapa kita dimasukkan dalam Ramadan, sebab tu kita tak mendapat apa manfaat daripada Ramadan kita. Tuan-tuan, Ramadan bulan training, Ramadan bulan tarbiyah, Ramadan bulan subhanallah. Dengan matlamat kamu keluar daripada Ramadan, kamu jadi lebih hebat daripada sebelum masuk Ramadan. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan perasan tak? Kita ulang buat benda yang sama. Tuan-tuan bangun 4.30 pagi, subhanallah, tiap-tiap hari. Muslimat lagi awal, 3.30 bangun dah berperang dengan periuk belanga lah. Bukan. Orang lelaki dia bangun lambat sikit pukul 5. Sebab orang lelaki dia jenis sabar orang lelaki. Perempuan jenis tak sabar. Anak sikit jaga lah. Kita anak tidur tahu sabar. Kita jenis sabar. Masya Allah, Rabbi. Tiap-tiap hari 4.30 bangun, subhanallah, 30 hari training, bangun 4.30 pagi. Dengan harapan nanti keluar daripada Ramadan, tak? Boleh musalli ala syamat, paling tidak 2 rakaat sembahyang tahajud. Bukan perlu masak pun, tak perlu nak masak nasi pun, tak perlu nak goreng telur pun, tak payah buat apa. Bangun sembahyang 2 rakaat aja. Dulu dah training dah 30 hari. Dia dah tuan sekalian. Masya Allah, Rabbi. Paling tidak boleh pergi sembahyang subuh berjemaah. Dan Nabi SAW kata apa? Man solat subhan fi jama'atin faka'annama solat layla kullah. Siapa yang pergi sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Subhanallah, macam tu punya besar pahala. Pergi sembahyang subuh berjemaah, nanti pergi depan Allah, ya Allah, ni saya tak pernah bangun sembahyang seluruh malam ni, saya tak pernah buat macam ni. Itulah pahala hari itu pergi sembahyang subuh berjemaah sekali. Dah training dah hari itu 30 hari. Nanti keluar daripada Ramadan, sembahyang subuh berjemaah dia boleh pergi 2 rakaat sebelum sembahyang subuh dia boleh buat. Baca Quran dia boleh banyak sebab apa? Dah training dah dalam Quran. Boleh pergi sembahyang isyak berjemaah sebab dah training hari itu. Tarawih 8-20 30 hari training tu dah sekira 8-20 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat. Nanti lepas daripada Ramadan paling tidak 4 rakaat isyak, dia boleh hadir untuk sembahyang isyak berjemaah. Yang Nabi SAW sebut, man salal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sembahyang isyak berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun untuk bersembahyang berqiyamul lail separuh malam. Tuan-tuan nampak tak? Ini training yang Allah buat kat kita. Inilah kursus Allah bagi masuk ni. Di antara tanda tuan-tuan dapat takwa di sisi Allah. Sebab matlamat kita masuk Ramadan, kita nak dapat takwa. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana puasa sebelum difardukan kepada orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Apa tanda kita dapat takwa? Takwa ni penting, tuan-tuan. Takwa ni lah yang menjadi tiket kita masuk syurga. Penting tak penting takwa ni sampai dia jadi rukun dalam khutbah. Kalau khutbah Jumaat tak sebut takwa, tak sah mayang dia hari itu. Subhanallah.
Semayang penting nak semayang. Semayang nombor 1 sekali. Awwalahu yuhasabu bihi 'abdan as-salat. Mula-mula sekali Allah tanya dalam hidup duduk pada mahsyar nanti disemayang dulu. Tak elok semayang dia, Allah tak cek dah amalan-amalan. Penting nak semayang? Penting, tapi tak sampai duduk di antara rukun khutbah. Tak perlu peringat setiap minggu. Takwa kena peringat setiap minggu, menunjukkan betapa pentingnya takwa. Faham? Baik tuan-tuan sekalian, apa tanda kita dapat takwa? Tanda dapat takwa tuan-tuan dalam bulan Ramadan ialah keluar daripada Ramadan kita jadi orang yang lebih hebat, amal kita berbanding dengan kita sebelum masuk Ramadan. Tapi tuan-tuan, berapa kali dah masuk Ramadan ni? Umur sekarang dah 50 dah. Maksudnya dah 50 kali dah kita pas Ramadan. Betul? Tolaklah yang belum balik tu 40 kali masuk Ramadan. 40 kali masuk Ramadan, adakah amal kita ni beza? Kalau 40 kali Ramadan, setiap kali Ramadan kita jadi orang lebih baik. Setiap kali masuk Ramadan orang keluar lebih baik. Setiap kali masuk Ramadan keluar lebih baik. Maksud dia kita sekarang ni umur 50, amal kita ni dah memuncak. Betul tak tuan? Tapi amal kita sama aja macam dulu ni. Sama aja tuan-tuan sekalian. Menunjukkan mungkin subhanallah Ramadan yang kita lalu sebelum ni tidak menjadi manfaat apa pada kita. Macam kawan pergi kursus tadi ni. Nampak tak? Allahu Akbar, subhanallah tuan-tuan. Cerita bila hebatnya Ramadan. Tuan-tuan semayang sunat, Masya Allah Rabbi, seperti kita semayang fardu. Tuan-tuan sedekah sunat macam dapat pahala fardu. Tuan-tuan bayar zakat yang wajib 70 kali ganda. Semayang waktu yang fardu digandakan Allah 70 kali ganda. Puasa tuan-tuan Allah kata serah dekat aku nak bagi dekat sebanyak-banyak mungkin, ikut pada aku lah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita bila kehebatan Ramadan banyak macam mana pun subhanallah tuan-tuan. Tapi kita ni tak rasa teringin pun nak tambah amal. Pelik tak? Kenapa tuan-tuan? Sebab hati kita dah corrupted dengan dosa. Hati kita dah tebal dengan dosa. Hati kita dah hitam dengan dosa. Sebab tu tuan-tuan, persediaan yang kedua yang kita kena buat dalam bulan Ramadan daripada persiapan daripada ruhiyah, roh. Bersihkan hati kita daripada dosa. Ya Allah tuan-tuan sekalian, subhanallah, ada di kalangan kita Masya Allah Rabbi, subhanallah, tadi orang azan Allahu Akbar, azan Isya, subhanallah, kemudian nak tunggu semayang Isya, dia tak semayang sunat. Dia duduk relax. Kemudian dia semayang berjemaah Isya. Kemudian lepas tu nak tunggu tarawih, dia tak semayang sunat. Dia duduk, subhanallah tuan-tuan. Ya Allah, rugi sangat-sangat. Sebab pahala dia tak sama macam semayang sunat di luar daripada Ramadan tuan-tuan. Subhanallah, Ramadan ini Allah ganda, di peluang. Peluang yang Allah bagi kepada kita yang umur kita ni pendek-pendek, yang umur kita ni. Itu umur pendek. Tuan-tuan lah, saya panjang sikit. Takut sebut umur pendek. Tapi betul umur pendek, umur kita ni pendek berbanding dengan umur terdahulu. Cerita dulu seorang daripada Bani Israel nama Syam'un, berjihad fi sabilillah, mengangkat pedang 1000 bulan non-stop, tak pernah letak pedang dia sampai tak pernah kering tengkuk dia. Tengkuk kuda dia daripada peluh, tak pernah hilang tengkuk kudanya daripada debu. Kisah yang dinukilkan dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan Imam Salih Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Cerita ni, Syam'un daripada Bani Israel berjihad sahaja 1000 bulan. Maksud dia umur dia bukan 1000 bulan, umur dia panjang. Tuan-tuan. Lalu diceritakan kepada para sahabat rasa sedih sebab kami tak mampulah nak buat amal macam Syam'un tu. Kami umur pun belum tentu boleh sampai 84 tahun, 1000 bulan kita umur tu. Insya-Allah Rabbi sedih dia. Nabi kata kamu ni umat Muhammad, Allah bagi satu malam aja yang amalan nilai pada amalan tersebut boleh cecah sampai 1000 bulan, 84 tahun, satu malam. Daripada 360 hari Allah bagi dekat kita tuan-tuan, satu malam ni ya subhanallah, amal kita malam tu boleh cecah macam subhanallah tu Syam'un tu 84 tahun punya amal. Maghrib semayang malam tu setiap malam 84 tahun. Isyak kita semayang malam tu seperti kita semayang 70 kali satu malam tu setiap malam selama 84 tahun. Ramadan, ya Allah tuan-tuan sekalian. Tapi kenapa diceritakan kehebatan Ramadan daripada satu Ramadan tu? Saya tengok jadual semua. Satu Ramadan tuan-tuan, tiap-tiap hari orang cerita hebat Ramadan, hebat Ramadan, puluh Ramadan cari, tapi kita tetap macam tu. Kenapa macam tu? Sebab hati kita ni tuan-tuan dah kotor dengan dosa. Cerita pilah pahala.
cerita pilah neraka, cerita pilah azab, cerita pilah syurga, cerita pilah nikmat syurga. Tak boleh nak penetrate hati kita ni sebab hati kita dah selaput dengan dosa yang sangat tebal. Faham kan? Kena risau kalau orang cerita neraka kita tak rasa takut. Kena risau kalau orang cerita tentang azab kita tak rasa takut. Kena risau kalau orang cerita syurga kita tak rasa seronok. Subhanallah tuan-tuan, menunjukkan yang hati kita ni ya Allah Rabbi dalam keadaan yang cukup terus sekarang ni. Subhanallah tuan-tuan, gunakan kesempatan Ramadan itu cuci dosa kita. Bulan maghfirah. Bisa disebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan dia dengan iman kepada Allah, bukan sebab nak harap apa-apa, dia kerana iman dia kepada Allah. Wahtisaban, dan dengan harapan sungguh-sungguh Allah nak bagi dekat dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Subhanallah. Cari peluang untuk padam dosa kita. Peluang ni. Banyakkan istighfar. Tuan-tuan yang hadir ni, tuan-tuan musolek semak dia orang-orang hebat. Sebab boleh manfaatkan daripada Ramadan main ni untuk sembahyang tarawih berjemaah ni. Bukan semua orang boleh main ni tuan-tuan sekalian. Subhanallah, dia buka gerai tepi jalan berniaga ni. Orang yang berniaga pasal Ramadan ni tak sampai rumah lagi tuan-tuan. Sembahyang maghrib pun tak apa-apa lagi, tarawih pun tinggal tuan-tuan sekalian. Subhanallah, tuan-tuan boleh main ni. Tuan-tuan kena jadi orang yang berbeza dengan orang yang tak main. Tuan-tuan kena jadi, amalan kita tak boleh sama macam orang yang tak datang untuk sembahyang berjemaah. Tak boleh sama. Paling tidak tuan-tuan kena beramal setiap hari pagi-pagi pegang tasbih, belajar untuk pegang tasbih, istighfar 100 kali minimum kita boleh buat. Nak pergi kerja ni, jam, trafik jam, ambil tasbih, pegang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, 100 kali. Kemudian baru buka radio. Jangan buka radio lagi selagi tak turun. Habis 100 astaghfirullahalazim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis 100 kali. Sangkut tasbih. Sinar FM Buzuri Retro terbaik. Tak apalah lepas. Faham tak? Subhanallah. Takutlah masya-Allah Rabbi ni. Bulan Ramadan ni bagi jadi special kali ni. Kita ni dah banyak kali dah masuk Ramadan ni tuan-tuan sekalian. Banyak kali dah. Dah 20 kali dah, 30 kali dah tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Dan perasan setiap kali kita masuk Ramadan, keluar Ramadan mesti rasa apa? Regret. Tak cukup lah buat amal. Selalu kata macam tu, selalu rasa macam tu. Betul tak tuan-tuan? Nak khatam Quran tak khatam juga. Berapa kali dah? Subhanallah. Waktu masuk Ramadan awal tu, nak khatam Quran ni semangat. Lalu tak habis Quran. Keluar Ramadan, tak puas lah amal, dah habis dah Ramadan, tak puas lah amal. Setiap kali pun macam tu. Tahun ni jangan bagi jadi macam tu. Tahun ni jangan bagi jadi macam tu. Tolong tuan-tuan sekalian, set amal kita siap-siap. Buat setting amal kita. Mula daripada bangun sahur, kemudian cuba untuk sembahyang 2 rakaat. Dah bangun dah. Ambil wuduk muslimat sebelum masak. Waktu bangun cuci muka tu, paksa diri ambil wuduk. Tuan-tuan dah kejut apa semua tu, bangun waktu cuci muka, gosok gigi, nak makan tu, paksa diri untuk ambil wuduk dan sembahyang 2 rakaat. Dia amal dia kena paksanya sebab kita ni jadi tak kuat. Hati kita kotor. Dia malas nak buat amal tuan-tuan. Cerita bila 1 rakaat je minta, 1 rakaat pun tak boleh buat sebab kotornya hati kita ni semua. Paksa dia bagi mujahadah. Faham? Ambil wuduk, paksa diri. Sembahyang juga. Kalau tak sembahyang tu rasa bersalah sangat ni. Rasa macam kenapa teruk sangat aku ni sampai 1 rakaat 2 rakaat pun tak boleh nak buat. Paksa diri, subhanallah. Kalau tak mau buat juga, paksa juga. Kemudian dah habis makan, tuan-tuan, solat Jumaat dah azan, pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid. Jangan sembahyang di rumah. Gila ya Allah Rabbi, subhanallah. Saya nak cerita macam mana kat tuan-tuan, tak tahu balik dengan kursi ni. Tuan-tuan, subhanallah. Rugi. Siapa sembahyang seorang-seorang kalau dalam bulan Ramadan ni, rugi sangat-sangat. Kalau sembahyang seorang, pahala Allah bagi Ramadan standard 70 kali ganda. Standard. Faham? Tapi kalau sembahyang berjemaah, kalau sembahyang seorang 1 kali 70, jadi berapa? 70. Kalau sembahyang berjemaah 1 kali berapa? Sembahyang jemaah fadilat 27. Lagi kali pula dengan berapa orang yang main. Itu mazhab Imam Syafi'i. Waktu mazhab Imam Syafi'i harus hukum dia dicari masjid yang lebih ramai jemaah dia sebab nak dapat pahala lebih ramai jemaah. Kali katalah ada 500 orang. 1 kali 27
kali A. A lah. Dia nak A kan? Yang ni dia bergantung kepada jumlah jemaah tu. Katalah 500. 1 kali 27 kali 500. Kali pula dengan fadilah Ramadan 70 kali. Banyak tak? Balik kira di rumah, jangan kira sini. Banyak, Masya Allah, rugi tak? Kalau terlepas rugi tak? Terlepas tak dapat balik tak? Kalau terlepas ni, tadi ni kita terlepas semayang qabliyah, kita terlepas semayang qabliyah musalli asyamat isyak. Tadi ni tak semayang, duduk sila aja tengok WhatsApp. Allahu akbar, subhanallah. Pantang bagi salam ke WhatsApp. Relaxlah, sabarlah sikit, tengoklah. Bukan nak pergi mana WhatsApp tu. Faham tak sini? Biat dia pergi. Tahu biat? Orang Tara cakap biat. Subhanallah. Dan belentiak ustaz dia nak pada ungkapan. Dia sekali-sekala memang kena belentiak. Dia orang tak nak orang belentiak dengan kita. Faham tak? Ini dah berkarat dah. Walau sekalian. Dia kalau berkarat ni bukan boleh ambil tisu gosok-gosok, tak boleh. Dia kena ambil peluru besi, gosok, tak ambil lima apa kata je tau. Sekalian. Masya Allah Rabbi. Kalau terlepas tadi 2 rakaat sebelum sembahyang isyak, dia tak bangun sembahyang, sekarang ni nak buat balik boleh tak? Tak ada lah, tak boleh dah, lepas lah. Esok memang boleh buat, tapi dah ke sampai besok tu. Kalau baki umur kita ada 10 hari, tuan-tuan sekalian, maksudnya kita tinggal 9 je lagi nak kali nak buat. Yang lepas tak boleh buat dah, tak boleh nak ambil balik dah. Sebab tu jangan bazirkan, paksa diri tuan-tuan untuk buat. Boleh tuan-tuan? Main masuk daripada waktu azan tu, Masya Allah Rabbi, sampai buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Yang ni kena buat, jangan tinggal. Sebab besar sangat fadilah dia. Dan Rasulullah SAW Nabi sebut rakaatain fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kamu buat tadi pada waktu subuh. Rasulullah SAW bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Azan iqamah subuh kita panggil sunat qabliyah tu. Tahu tak apa fadilah dia? Lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Ni tempat kita ni, USJ ni, taman pinggiran ni. Kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ambil apa kehebatan dunia, ambil apa yang hebat dunia ni. Mahligai ni, ambil seluruh dunia punya mahligai yang besar-besar tu, semua main longkok di dekat taman pinggiran. Kereta apa yang hebat-hebat? Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley, kancil kumpul sekali kat dalam tu. Duit juta-juta, bilion-bilion habis himpun longkok semua dekat taman pinggiran ni. Banyak tak? Banyak timbang dengan 2 rakaat yang kita buat pagi itu. 2 rakaat ni lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada. Ni billionaire, multi-billionaire. Faham tak? Tapi ingat, bila benda mahal, bukan semua orang boleh buat. Betul tak? Bila benda mahal, bukan semua orang boleh dapat. Pastikan kita jadi orang yang sikit tu. Paksa diri. Ramadan ni, tuan-tuan dah bangun awal dah. Kena paksa diri untuk buat sembahyang saliyah. Kemudian pergi sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang rawatib jaga, sembahyang rawatib jangan tinggal. Qabliyah ba'diyah. Kemudian sembahyang musalli ala simat, sembahyang fardu, pastikan berjemaah, jangan sembahyang seorang-seorang. Kalau tak sempat nak pergi masjid apa semua, pastikan kita sembahyang di rumah. Cuba untuk berjemaah. Ajak isteri, pastikan berjemaah juga. Jangan ada satu pun sembahyang berjemaah yang kita tinggal dalam bulan Ramadan ini, sebab rugi yang teramat sangat. Allahu akbar, subhanallah. Alhamdulillah sekalian. Ni, tarawih. Jangan tinggal tarawih, ya Allah, subhanallah. Ini makin lama makin cerah. Faham tak? Setengah masjid tuan-tuan tambah tu bumbung kat luar. Pasal apa ni? Preparation untuk Ramadan, Ustaz. Ni tempat sepanjang Ramadan kan? Dah seminggu awal tu ya. Lepas tu hantar balik pasal apa ni bagi zuhur. Tak tak? Macam cerita piramid tu, ada satu masalah, satu banyak, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sikit. Apa jawapannya? Apa jawapan tuan-tuan? Kahwin, bukan kahwin, jawapannya tarawih. Apa buktinya? Buktinya minggu pertama banyak orang sembahyang tarawih. Minggu kedua jarang-jarang main dah sembahyang tarawih. Minggu keempat kadang-kadang main, kadang-kadang tak main. Minggu keempat tinggal sikit saja orang sembahyang tarawih. Yang lain sudah balik ke gua masing-masing.
Allahu Akbar tuan-tuan. Ya Allah, rugilah subhanallah. Terlepas tarawih tak boleh dah. Bulan Syawal tak boleh ganti dah. Sebab tu jaga tuan-tuan sekalian, subhanallah ni. Kita tahun ni azam nak sembahyang tarawih sampai hujung Jangan disebabkan musalli ala sayyidina Muhammad baju raya tak beli lagi, dia nak tinggal tarawih dah. Tak berbaloi dengan baju raya atau dengan tarawih kita tinggal. Allahu Akbar. Kalau rasa tak sempat sangat lah apa semua, pergi beli siang. Tak sempat siang apa semua, tak payah pergi beli pun tak apa. Tirai-tirai kat rumah tu, potong-potong je lah buat baju. Sebab rugi, ya Allah Rabbi tuan-tuan. Macam mana saya nak abang tak tahu. Tapi rugi sangat. Allahu Akbar tuan-tuan. Masya Allah Rabbi. Ni kalau awal ni ramai macam ni, pastikan di hujung juga ramai macam ni. Tak boleh. Tahun ni nak jaga sungguh-sungguh. Sudahlah yang lepas tu kita main banyak. Tahun lepas tahun sebelum tu main banyak. Tahun ni nak jaga sungguh-sungguh. Nak pastikan Ramadan kali ni Ramadan yang paling baik untuk kita. Sebab tahun depan punya Ramadan belum tentu boleh sampai. Tuan sekalian, boleh tak ni? InsyaAllah Ustaz. Ni insyaAllah pun. Sekalian. Masya Allah Rabbi subhanallah tuan-tuan. Pastikan tahun ni Allahu Akbar. Tuan-tuan dia sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Tarawih nak jaga. Kalau tarawih ni sembahyang sunat tuan-tuan, dia sembahyang kalau tuan-tuan tak larat berdiri, tuan-tuan main duduk. Cuma main sunat kan ada masalah apa, tuan-tuan duduk tak apa. Letih lah hari ni Ustaz, banyak kerja kat ofis lah, letih sangat lah, banyak kerja lah. Tapi nak pergi kat sembahyang tarawih, Ustaz bagi tak mau tinggal, boleh main duduk kalau tak duduk. Boleh duduk sah dah. Sembahyang sunat tak ada masalah apa. Sembahyang fardu dia tak boleh terima. Duduk pun tak larat lah Ustaz, letih sangat lah hari ni buat pupuk apa. Kami kat utara bagi buat kanci. Dia bagi apa? Pukul lampu. Letih lah Ustaz, subhanallah. Kami semua AJK masjid letih pukul lampu semua hari ni tak larat. Tak larat main duduk, main baring kat belakang. Tidur. Lepas dengan Lena sudah baring. Semua AJK 10 orang duduk. Tanya dia, yang apa buat ni? Sembayang lah bodoh. Memang nak beritahu kata dia reti. Masalah saya kata dia rugi kalau tinggal sangat. Dan kesilapan yang kita lazim buat apa dia? Kesilapan yang lazim orang Melayu buat apa dia? Tinggal sunat witir. Sembayang sunat tarawih, tinggal witir. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak ranking witir tu duduk paling atas sekali daripada tarawih. Tarawih duduk di bawah witir. Sembahyang ni yang fardu duduk di atas. Habis aja fardu, masuk je sembahyang sunat mula-mula jumpa witir tu. Ranking dia duduk paling atas ni. Dan witir ni Nabi pesan para sahabat, utiru qabla al-arqud, kamu sembahyang witir sebelum kamu tidur, subhanallah. Dan Nabi tak pernah tinggal sembahyang witir tu sepanjang hidup dia sampai dia wafat. Para sahabat tak pernah tinggal sembahyang witir sampai wafat. Kita ni tuan-tuan sembahyang witir bukan pada tarawih saja. Lepas daripada pun nak sambung sembahyang tarawih, tak larat 3, 1 pun jadilah, 1 pun tak apa. Boleh tuan-tuan sini? Masya Allah Rabbi subhanallah. Nak bagi semangat tuan-tuan ni di bulan Ramadan ni nak buat sungguh-sungguh ni. Tuan-tuan, pasal apa? Jangan diikut nafsu kita ni. Jangan diikut syaitan, tak ada yang tinggal nafsu ni lah ni. Syaitan semua musyrik jemaah dulu waktu hari tu nak transfer, waktu nak masuk, semua nak masuk Ramadan dia telefon dekat nafsu dia kata tik over lah. Semua nak masuk dalam sebulan, kalau tik over saya kata okey, tak ada masalah. Dia tik over ni kita. Yang malas sangat nak buat ni. Allahu Akbar tuan-tuan, subhanallah ni. Kita nak tunggu terutamanya 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan, jaga. Kita ni umur umat Nabi Muhammad 60 ke 70 tahun. 60 ke 70 tahun dah. Takat tu ya. Lebih-lebih segitu subsidi dah tu. Faham? Saya ada saya kamu. Tapi amal kita ni boleh cecah macam amal umurnya Nabi Nuh AS. Nabi Nuh umur apa? 1000 tahun. 1000 tahun umur Nabi Nuh. Kita ni tuan-tuan muslimat, Nabi Nuh berjuang mengajak orang pada agama Allah 950 tahun dakwah. Kita ni 60-70 tahun, tapi amal kita boleh cecah sampai umurnya Nabi Nuh AS. Sungguh, kalau sepanjang hidup kita dapat 10 kali Lailatul Qadar ya. Katalah mula daripada umur dia 40. Bawah 40 tu zaman tak sedar diri. Zaman waktu tu rambut kembang, unggul
Lan cinta waktu tu. Kan? Masuk umur 40 baru masuk Islam. Baru jumpa pintu masjid apa semua. Jadi rezeki surah tu waktu tu. Faham sekalian, subhanallah. Start pada umur dia 40, dia jaga 10 akhir tu, jaga 10 akhir ni. Jaga tu, jaga beramal lah, bukan jaga tu. Tunggu pokok sujud. Dia tak sujud pokok ni dia kata. Ada Pak Long tu dia tunggu hari ni ustaz tu dia cerita kehebatan Lailatul Qadar, doa makbul apa semua. Kita malam ni mah kita tak mau tidur lah, nak tunggu Lailatul Qadar. Pak Long nak tunggu kat mana? Nak tunggu kat tangga. Tunggu tak sujud pokok ni dia lah. Lapar tengah malam pergi kat dapur cari biskut. Makan biskut dah agak nak ambil air dekat dalam periuk tu, cebok tengok beku. Test beku semua. Beku, masya-Allah Rabbi. Itu Qadar. Tu Qadar malam ni air beku, subhanallah. Maklum bangun maklum. Malam ni tu Qadar, mari kita doa cepat. Maklum musuh petang. Mana Pak Long tahu kata tu Qadar air beku ni. Mana beku mana? Ni bukan ni tengok air beku. Ya Allah, oi memanglah beku Pak Long, oi aku buat agak-agak. Cari air beku jumpa agak-agak lah. Tapi tahun lepas real punya saya jumpa air beku sungguh tuan-tuan. 10 akhir Ramadan. Sungguh real tuan-tuan, subhanallah 10 akhir Ramadan. Masya-Allah Rabbi nak bangun sahur. Pergi kat dapur buka peti ais, air beku. Tak belajarlah cari benda pelik. Walaupun tak berjumpa benda pelik, tapi cukup sekadar amal daripada malam tersebut, sembahyang isyak berjemaah dan sembahyang subuh berjemaah, paling minimum. Kalau malam tu dia sembahyang isyak berjemaah, dia sembahyang subuh berjemaah. Kalau dia sembahyang isyak seorang-seorang, tak dapat. Sembahyang isyak juga tapi seorang, tak dapat. Sembahyang subuh terlepas belajar subhanallah semua, tak dapat. Syarat minimum sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah. Kalau malam tu al-qadar, dia dah dapat fadilat Lailatul Qadar. Kalau dalam 10 tahun ni, daripada umur dia 41 sampai umur dia 50, dia jaga 10 akhir tu, dengan amal. Sudah pasti dalam celah-celah malam tu dia jumpa dengan Lailatul Qadar. Pasti satu strike. Faham tak sekalian? Kalau 10 tu mesti satu jumpa. Walaupun dia tak jumpa benda pelik-pelik, subhanallah. Kalau umur 41 jumpa, umur 41 jumpa 1, 42 jumpa 1, 43 sampai umur dia 50 masuk, dia sudah 10 kali dia jumpa Lailatul Qadar. Kalau 10 kali dia jumpa Lailatul Qadar tuan-tuan, sembahyang maghrib dia pergi depan Allah 70 kali setiap malam selama 840 tahun. Sembahyang isyaknya 70 kali setiap malam selama 840 tahun. Sembahyang subuhnya 70 kali setiap malam selama 840 tahun. Sedekahnya setiap malam selama 840 tahun. Tuan-tuan, sembahyang tarawihnya 20 rakaat, 8 rakaat kali setiap malam selama tuan-tuan senang. Amal dia 840 tahun. Tu kalau jumpa 10. Kita ni dah berapa puluh tarawih, dah berapa puluh kali Ramadan yang kita masuk tuan-tuan. Sepatutnya bukan 10, dah 20, dah 30 kali dah kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dia dah tuan-tuan. Sebab tu jaga, ya Allah Rabbi subhanallah. Lawan mujahadah. Dah lah, tak mau main lah. Tahun ni tak mau main sungguh-sungguh, tak mau main. Nak tumpu sungguh-sungguh insya-Allah. Mudah-mudahan tahun ni punya Ramadan jadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita insya-Allah. Boleh tuan-tuan lah. Yang ketiga, buat persediaan maliyah. Tak ulama masuk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, banyakkan infak, banyakkan sedekah. Bulan Ramadan bulan yang diberkati, subhanallah. Sedekah yang paling berkat ialah sedekah pada bulan Ramadan. Nabi banyak infak di bulan Ramadan tuan-tuan. Banyakkan infak. Antara perkara yang Allah bayar cash waktu hidup di dunia atas amal kita ialah sedekah. Tuan-tuan nak tengok miracle, tuan-tuan nak tengok keajaiban, tuan-tuan banyakkan sedekah. Ada seorang di Shah Alam ni tuan-tuan, subhanallah, yang niaga dia besar, masya-Allah Rabbi tuan-tuan. Niagaan dia cukup besar. Dan dia kata dia tak ada satu loan pun, tak ada satu sen pun loan daripada bank. Modal dia hanya sedekah. Dia mula daripada bawah, sapu cat jalan tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba company dia collapse, dia ditipu sebagainya. Dia dengar satu tentang sedekah dan mula daripada situ dia mula infak, sedekah. Lagi dia sedekah, lagi bagi, lagi sedekah, lagi bagi. Sekarang ni tuan-tuan dia ada 1000 rumah dia buat di bawah dia. Syarikat-syarikat ni kata modal saya hanya sedekah. Ambil manfaat daripada Allah, banyakkan sedekah tuan-tuan. Dan yang keempat, subhanallah, buat persediaan jasadiah, jasad.
Kita dalam Ramadan banyak amal, kita banyak semayang, kita bangun awal, kita tidur lambat, kita baca Quran banyak. Tuan-tuan perlu fit. Sebab kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan tak boleh nak buat amal. Kalau kita tinggal satu puasa, nak ganti balik, Nabi kata kamu puasa setahun tak akan mampu untuk menyamai satu hari Ramadan. Satu hari yang kamu tinggal dalam bulan Ramadan. Faham tuan-tuan sekalian? Sebab tu tuan-tuan, jaga kesihatan kita dalam bulan Ramadan. Nak buka puasa, Nabi suruh makan 3 tamar dulu, kemudian pergi semayang. Sebab apa? Sebab perut kita ni tak menerima beban. Dah kosong satu hari tu, masuk. Makan 3-5 biji kurma, minum air, kita pergi semayang. Lepas habis semayang tu makanlah, tiba-tiba cukup-cukup lepas tu. Tapi dia kata, Ustaz memang daripada dulu lagi saya memang jaga semua. Saya 3 je, setakat 3 je. Siapa tu buka puasa tu? 3 apa? 3 pinggan. Saya tanya tu tak jadi. Faham tuan sekalian? Jadi jaga insyaAllah 4 perkara ni. Yang pertama, fikriyah, ilmu kita tentang nak masuk Ramadan. Saya yakin setiap malam ada setiap ustaz yang cerita tentang kehebasan Ramadan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian semua, kita jaga rohiyah, kita bersihkan hati kita daripada dosa-dosa. Banyakkan istighfar, bangun malam-malam untuk sembahyang taubat, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, tuan-tuan buat persediaan maliyah, harta, banyak infak. Cuba susun setiap malam paling minimum RM20 untuk kita infakkan ke jalan Allah. Masuk 10 akhir Ramadan, banyakkan lagi, gandakan lagi, RM40-50, 10 akhir Ramadan mengejar Lailatul Qadar. Dan yang keempat, buat persediaan jasadiyah supaya kita fit, supaya kita dapat maksimumkan amal kita dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling baik untuk kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sebab Ramadan akan datang belum tentu kita boleh sampai padanya. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Penat nak apa ni? Dia macam tak ada titik cakap. Nak bagi tahu semua lah. Kalau boleh nak cakap semua, tapi masa tu terhad. Tuan-tuan sekalian, saya ada kuliah bulanan dekat tu di Palma tu. Ceramah dekat tempat dulu orang main gitar band. Ada dia 4 minit dia apa ni main band tu ganti dengan ustaz. Kuliah tu okey kan? Dan setiap hari Khamis malam Jumaat saya punya muda baca hadis. So dia buka pada orang ada sini 5 orang saya tengok, alhamdulillah. Tuan-tuan, ya mudah-mudahan apa yang kita kongsikan menjadi manfaat pada hari ini. Saya minta maaf sebarang ketelajuran bahasa tersilap bicara. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya terlupa. Saya bawa hajat daripada Ma'had Darul Faizin yang kita bangunkan di Pulau Pinang tu. Saya buat penjualan dana wakaf RM50 satu lot untuk pembelian tanah. Ma'had Tahfiz kita ni kita buat tahfiz Quran dan hadis macam disebut buku sini. Jadi tahfiz Al-Quran wal hadis. Di situ dia hafal Quran 30 juzuk takat 5 tahun dan setiap tahun mereka menghafaz 500 hadis minimum. Matlamat dia nak melahirkan ulama muhaddithin yang cukup kurang tadi. Sekarang orang tumpu pada hafazan Quran je, orang kurang hafal hadis. InsyaAllah saya menjadi di Yaman. Jadi yang membimbing ma'had kita tu adalah seorang syekh daripada Yaman muhaddithin nama Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal. Jadi tuan-tuan, kami sekarang menumpang di masjid lama. Ada masjid, dia buat masjid baru. Masjid lama tu kami menumpang kat situ sebab tak ada tempat yang ni lagi. Jadi alhamdulillah disebabkan permintaan pun ramai, kami pun buat pulang umumi, nak buat kelas bahasa Arab, macam-macam kita nak buat kepada masyarakat. Jadi kami beli satu bidang tanah berdekatan dengan tempat tu. Kami nak bangunkan satu masjid untuk pengajian umum masyarakat. Setiap hari Sabtu kita orang kampung mengaji. Kemudian Musalli ala Sayyidina Muhammad, kita buat sekolah. Sekarang ni ada sekolah lelaki saja, lepas ni nak buat sekolah lelaki dan perempuan, asrama, sekolah sebagainya. Kemudian nak buat Musalli rumah orang tua-tua. Tuan-tuan rasa nak retire tapi duduk di pondok nak mengaji, insya-Allah kita sediakan 10 pintu untuk duduk kat situ. Dan kita juga nak sediakan rumah syekh dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, jadi untuk pembangunan ni kami buat jualan wakaf dengan nilai RM50 satu lot untuk pembelian tanah, untuk pembangunan dan untuk pengurusan. Saya buat buku wakaf tu, kalau tuan-tuan nak beli wakaf, saya akan isu buku wakaf, resit wakaf tu bagi kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tak maulah wakaf, tak maulah resit tu, saya nak bagi duit aja pun boleh. Dia tetap akan dikira wakaf. Kalau ada cukup RM50 tetap kami akan koyak satu saja wakaf yang kami akan simpan jemaah kami tu. Jadi tidak ada satu pun yang kita bazirkan insya-Allah. Walaupun tuan-tuan bagi RM10, kita jemput cukup RM50 kita bagi kepada duit wakaf. Dan sebahagian juga untuk pembiayaan pelajar-pelajar yang kita biaya dengan kurang 7 orang yang kita biaya di sekolah-sekolah, bukan sekolah itu saja, sekolah lain. Dan kita bagilah, ambil manfaat daripada Ramadan ni. Dan lagi satu, al-ilmu yang fa'u bil ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah akan lahir alim ulama daripada situ, pahalanya berpanjangan sampai insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.